Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Jiji Ahmad. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Pasukan Bertindak Khas Greater Klang Valley GKV Kementerian Kesihatan KKM merangka 4 strategi utama dalam menangani penularan COVID-19 di Lembah Klang. Pengerusinya Datuk Dr. Chong Chi Kiong yang juga Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam berkata strategi itu termasuk bekerjasama dengan pakar kesihatan termasuk daripada luar KKM selain pemain sektor ekonomi. Sememangnya beberapa pakar yang ditemu bual Astro Awani sebelum ini turut menggesa agar penggerak ekonomi negara dan pemain sektor ekonomi diberikan perlindungan vaksin agar mereka dapat meneruskan kelangsungan ekonomi negara dengan lebih baik lagi. Jadi perkara ini kita mahu ajukan kepada pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Selamat tengah hari Prof. Selamat tengah hari, Gigi. Ya. Prof, melihat daripada perkembangan yang saya bacakan tadi, bagaimana sebenarnya kerjasama ini dapat dilakukan? Apa pemerhatian atau tindakan paling utama yang perlu diambil ketika ini? Baik, ini adalah merupakan salah satu inisiatif yang sangat baik, sangat baik yang perlu dilakukan. Sepatutnya ianya dilakukan daripada lebih awal. Tetapi walau bagaimanapun, tidak mengapa, kita pihak Kementerian Kesihatan sudah nampak perkara ini dan kita pun semalam telah dikejutkan dengan bilangan peningkatan kes yang sangat mendadak sehingga ke 11,000 sehari. Jadi sememangnya memang perlu kita ada satu kelompok atau satu kerjasama dengan pakar-pakar daripada sektor ekonomi, sektor industri yang memang betul-betul yang kita sebut sebagai OYK, orang yang kompeten dalam bidang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Jadi kalau ditanya dengan saya tadi, bagaimana untuk kita mulakan perkara ini? Jadi untuk melaksanakan perkara ini, kita perlu melihat siapakah pakar-pakar yang perlu kita ambil atau perlu dibawa bersama pandangan input dia untuk membantu Kementerian Kesihatan dalam mengawal jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Jadi kalau bolehlah saya showkan ada 3 perkara yang utama yang mungkin boleh kita lakukan di peringkat awal ini bagi pasukan GKV ini. Yang pertama, kita tutup ke semua kita tutup ke semua sektor kilang dan industri atau sektor ekonomi yang berpotensi untuk menyumbang kepada penyebaran COVID-19 terutamanya industri-industri atau sektor ekonomi yang melibatkan foreigner workers. Kalau kita dapat melihat kebanyakan industri-industri yang melibatkan foreigner workers ini merupakan salah satu punca di mana kita ada sekarang ni dengan varian baru yang pelbagai varian yang turut juga memberi impak yang sangat tinggi kepada peningkatan kes. Itu yang pertama, kita tutup dulu semua, lockdown sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta semua pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Saya cukup percaya because negara kita telah mempunyai, kita panggil ACTA, Occupational Safety and Health Act 1994 yang mana telah mewajibkan semua industri dan sektor ekonomi yang beroperasi di Malaysia ini mempunyai sekurang-kurangnya seorang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan atau kita sebut sebagai SSO di tempat kerja masing-masing atau di industri masing-masing. Jadi kita minta semua SHO yang kompeten ini untuk melaksanakan satu kaedah ataupun satu pendekatan yang kita guna dalam bidang occupational safety and health atau keselamatan dan kesihatan pekerjaan, iaitu kita panggil sebagai HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Khusus spesifik kepada jangkitan COVID-19 secara komprehensif di tempat kerja masing-masing. Dan semua laporan atau hasil daripada pelaporan HIRAC ini perlulah dibentangkan kepada pasukan GKV ini, Greater Klang Valley yang dipengerusikan oleh Datuk Chong. Ataupun kita perlu, SHO ini perlu membentangkan hasil laporan HIRAC COVID-19 di tempat kerja masing-masing
kepada JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, iaitu sebuah agensi yang bertanggungjawab menguasakan Akta OSHA 1994 di negara kita. Dia berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan selepas semuanya telah selesai, mendapat kelulusan dan mendapat risiko ataupun hasil laporan itu mendapati ianya berisiko rendah, maka barulah sektor ekonomi atau industri itu baru boleh dibenarkan untuk beroperasi. Dan yang ketiga bagi saya ialah yang paling penting sekali, kita menggunakan khidmat-khidmat pakar keselamatan dan kesihatan pekerjaan maupun persekitaran yang berada di IPTS kita, di Institut Pengajian Tinggi. Saya cukup yakin dan percaya sebab saya ramai kenalan yang memang pakar dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini. Mengapa kita tidak gunakan kepakaran mereka? Terutamanya dalam membangunkan pengukuran metrik penilaian risiko COVID-19. Saya tidak setakat setahu saya, Gigi, belum ada lagi kita metrik penilaian risiko COVID-19 bagi menentukan sama ada sesuatu kawasan tempat kerja itu mempunyai risiko yang rendah, sederhana atau tinggi. Jadi ini adalah sangat crucial untuk kita bangunkan, dan ianya akan menjadi tool bagi setiap organisasi untuk mendapat risiko yang rendah dahulu sebelum memulakan aktiviti-aktiviti industri dia. Ya, Gigi. Prof, cadangan Prof untuk penutupan kilang itu saya kira ramai juga membawakan nada yang sama, tetapi ketika ini kita lihat banyak stage yang perlu dilalui, fasa beberapa perkara perlu dilihat kembali. Tetapi apa yang pasti ketika ini saringan besar-besaran telah aktif dilakukan di Selangor dan juga Lembah Kelang dalam mengesan penularan dari sektor tempat kerja yang kini sudah pun memasuki ke dalam komuniti kita. Dalam satu cadangan pakar sebelum ini, mereka mahu agar mereka yang telah disaring negatif ini diberikan vaksin terus. Pandangan Prof sendiri mengenai cadangan ini bagaimana? Bagus. Satu cadangan yang baik sebenarnya. Bagi saya menyokong cadangan tersebut. Ia merupakan salah satu proses yang amat baik. Bila kita dapati seseorang, bila kita sudah buat saringan, bila kita dapati dia negatif, kita bagilah dia vaksin. Apa yang kita nak persusahkan? Jadi jangan kita buat proses vaksinasi itu begitu eksklusif dan begitu susah dengan pelbagai karena birokrasi, borang itu, borang ini. Pada masa sekarang ini, saya bercerita pada situasi sekarang ini, sememangnya proses vaksinasi ini perlu dipermudahkan dan disegerakan. Saya juga cukup yakin pihak kerajaan telah menyusun atur PPV supaya mempermudahkan, memperbanyakkan lagi sektor ini. Tetapi macam saya katakan tadi, kenapa kita perlu buat suatu PPV sekiranya pihak industri sendiri, kalau di tempat kilang dan sebagainya, kita terus suntik vaksin pekerja-pekerja di kilang mereka sendiri. Kita bawa satu tim dan terus suntik di sana. Jangan jadikan proses vaksinasi itu begitu eksklusif, begitu sukar. Jangan kita nampakkan begitu. Jadi kita perlu permudahkan. Dan di pihak kerajaan, jangan melambatkan. Jangan kita melihat proses vaksinasi, sebab saya juga dipahamkan itu hari ada proses banyak PPV terpaksa ditutup sebab kita kekurangan bekalan vaksinasi. Ini yang kita tidak mahu. Bekalan vaksinasi, pihak kerajaan mesti pastikan bekalan vaksinasi ini mencukupi dan sentiasa ada sehinggalah kita mencapai immunity kelompok. Ya, Prof, ringkas saja sebelum kita berakhir, mungkin Prof boleh katakan bagaimana kita nak pastikan strategi yang dirangka oleh GKV ini mendapat input dari pemain industri itu sendiri, bukan hanya sekadar surface atau sekadar di atas kertas saja. Baik, empowerment. Saya gunakan perkataan ini, Gigi, empowerment. Empowerment kepada siapa? Empowerment kepada orang yang saya katakan tadi, OYK. Orang yang kompeten di industri, iaitu pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kita kena empowerment pekerja, empowerment memperkasakan pekerja, memperkasakan komuniti. Selain daripada kita memperkasakan mereka dengan tool tadi, dengan proses saringan dan sebagainya, kita melibatkan mereka sepenuhnya.
Dan dari segi penguatkuasaan memang saya lihat memang kita agak di sanalah kita nampak ada sedikit kekurangan dan kelemahan ya. Jadi secara ringkas kalau saya ingin share di sini, mungkin idea ini agak janggal ya, tapi saya suka untuk kongsikan bagaimana kalau pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini bersama komuniti, kita buka ruang mereka untuk terus membuat aduan dan laporan secara langsung melalui apps ataupun talian-talian yang tertentu ya kepada pihak penguatkuasaan yang sebenarnya tentang ketidakpatuhan SOP. Jadi apabila ada check and balance antara majikan dengan pekerja, saya cukup yakin ianya tidak hanya di atas kertas, maka ianya dapat direalisasikan dengan lebih baik. Gigi. Baik, terima kasih Profesor. Itu tadi pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Syamsul Bahri Syamsuddin.